Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. First of all, sorry tadi tak perasan rupanya salah login. Okay. So kita mulakan tanpa membuang masa. Hari ni kita nak buat business sharing dan hanya ada orang request kita buat special tajuk which is on apa tajuk kita? Tentang understanding and identifying lah kita punya leadership skill, specifically dalam Chuang Ho punya business. Okay. Semua dengar jelas suara? I assume semua dengar lah unless ada orang cakap tak dengar dan barulah I rasa ada orang tak dengar. Okay. So tadi kita dah test dengan Irna, dia kata dengar, so insyaAllah semua okay Okay, so bila kita menjalankan business Chuang Ho ni, I ada pengalaman buat beberapa bisnes lain yang bukan MLM pun dia punya walaupun cara bisnes lain tapi sebenarnya at the end of the day apa-apa bisnes yang kita buat pun kalau namanya bisnes sendiri paling penting mestilah kita punya attitude sendiri. Okay? Sama ada kita ada bisnes yang kena handle staff dekat bawah kita ataupun kita buat bisnes Chuang Ho which is kita seorang-seorang sahaja. Tapi kita sebenarnya kena manage ataupun ada be a leader to our downlines. Okay. So kita perlu ada attitude yang tertentu lah. Kita kena ada attitude yang betul. Okay. So kenapa attitude yang penting? Sebab kalau kita tak ada the right attitude, the right mindset, memang kita tak akan lama lah dalam business Chuang Ho ni. So pagi ni ada sharing dalam group diamond kita tentang 13 types of attitude. Tentang 13 types of attitude. Okay. Ini dikongsi oleh Gold Diamond Patrick. So sebenarnya attitude ni ada 3 kategori lah kita nak cakap hari ni. Okay. Attitudes 3 kategori ke? Sebenarnya I boleh cakap 4 kategori. Okay. Satu adalah attitude towards upline. Okay. Attitude towards our downlines. Attitude towards our sidelines. Okay. Sidelines adalah downline kepada upline kita, downline lain. Dan juga nombor 4, I mungkin nak tambah attitude terhadap diri kita sendiri kot. I rasa itu pun penting juga. Okay. So kalau attitude towards upline ni dekat sini adalah Gold Diamond Patrick ada cerita about the 13 types of attitude. Yang ini mungkin I boleh just go through sikit dulu. Ini tentang attitude diri sendiri lah, attitude diri sendiri. Dia kata dalam kita menjalankan bisnes Chuang Ho ni, umpama bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okay, apa maksud dia? Katakanlah macam kita cakap pasal plan satu-satu lah. Semua orang kat sini tahu pasal plan satu-satu kan? Bulan pertama tak ada, bulan kedua tak ada apa-apa. Faham kan daripada carta tu? Bulan ketiga tak ada income lagi. Bulan keempat baru start dapat. Itu pun RM16 saja. Boleh tak orang hidup dengan income RM16 sebenarnya kalau dia tak ada punca pendapatan lain? Okay. So awal-awalnya umpama bersusah-susah dahululah kan? Tapi kita tahu bila kita jalankan plan ni betul-betul, dan sebenarnya tu tak semestinya bulan keempat. Maksudnya tu the 4th step. Kalau you buat the 4th step tu within 1 week or within 1 month, you akan dapat juga benda tu kan. So, tapi bila kita buat benda yang sama tu dengan betul, consistently, hujung-hujungnya kita akan dapat kesenangan je lah. Okay, so ni kita boleh rujuk pada kita punya plan satu-satu contohnya. Kedua ialah dalam Chuang Ho kita boleh mendapat extra income. Okay. Kita kena faham, kita buat Chuang Ho ni bukan saja main-main. Tapi dia sebenarnya memang boleh memberi kita peluang pendapatan sampingan dan sebenarnya lama-lama dia boleh jadi punca pendapatan utama kita. Okay. So kita kena bayangkan potensi Chuang Ho ni memang inilah dia. Bila kita berfikiran macam tu, kita tak akan anggap Chuang Ho ni bisnes main-main. Kita tak akan anggap kalau ada-adalah
bonus dia macam tu. Okay. Antina tambah di situ kejayaan adalah bersamaan dengan 99% attitude dan 1% sahaja skill. Sebab itulah topik hari ni sebenarnya sangat-sangat berat. Minta maaf lah kalau saya tak berjaya nak memberatkan lagi, tapi sebenarnya attitude ni sangat-sangat penting. Okay. Bayangkan kalau kita ada skill yang banyak pun, tapi kalau kita punya attitude tak ada, memang takkan berjaya lah apa-apa yang kita buat. Okay. Lagi satu ialah skill kemahiran kita boleh belajar. Betul tak? Ada banyak seminar-seminar kemahiran kat luar sana. Tapi ada tak seminar attitude? Tak ada. Okay. Attitude tu kita tak boleh belajar, kita tak boleh attitude tu kita kena sendiri wujudkan dalam diri kita. Of course, attitude boleh kita ubah. Kalau kita rasa selama ni attitude kita tak betul lah cara kita ni, kita boleh ubah. Okay, tapi kalau kita nak ubah lah. Maksudnya kalau kita tak nak ubah attitude tu, kita belajar lah macam-macam mana skill pun, memang susah. Memang tak boleh nak berjaya. Okay, so itu dia. Lagi satu, poin ketiga daripada Gold Diamond Patrick ialah buat bisnes Stronghold ni nothing to lose. Tak ada apa yang ruginya pun. Sekarang ni join RM15 sahaja. Dah kena renew RM10 setahun. Maksudnya less than RM1 per month. Okay. Bayangkan less than RM1 per month. Katakanlah kita bayar 90 sen je untuk menggunakan sistem yang Stronghold sediakan. Sistem online, sistem free courier untuk ARO. Stronghold kirakan kita punya bonus. Tak payah kita nak kira berapa untung rugi, tak apa. Stronghold kirakan dan Stronghold bank in kan terus. Semua Stronghold sediakan online meetings lah, segala bagai. Kalau orang nak tanya pasal website, bukan kita sendiri buat website Stronghold dah buatkan, kita hanya bagi link saja pada pengguna kita dan sebagainya. Kita hanya bayar less than RM1 to Stronghold every month. Dan kita boleh dapat pulangan banyak lah kan, kalau kita buat dapat bonus 12,000 ke 500 ke, itulah pulangan kita. Tapi kita bayar Stronghold less than RM1 saja per month. Berbaloi ke tak? Nothing to lose. Memang sangat-sangat berbaloi, rugi kalau tak buat. Itu je. Poin keempat ialah low entry. Maksudnya RM15 saja. Masa Gold Diamond Patrick tulis ni, rasanya masa kita punya membership fee RM35 kot. Lepas tu lepas RM35 dah turun RM26. Semua orang tahu kan. Dan tahun ni awal-awal tu RM16. Lepas tu baru-baru ni baru jadi RM15. Tahun depan tak tahulah boleh turun lagi ke tidak. Macam maksud saya tak tahulah layak ke tidak nak turunkan lagi membership fee. Macam mengarut je kalau lagi rendah daripada RM15 kan. Sebab ni bisnes yang dahsyat kan. This is real business, bukan scam ke apa benda kan. So menunjukkan Stronghold sangat-sangat bagi peluang untuk kita buat betul-betul sebenarnya kan. So kita buat betul-betul lah. Okay, point 5 ni adalah leadership directing business. Those who want to change, untuk those who want to change and no need to lose your business. Cuba fahamkan. Okay. Dalam Stronghold kita tahu about duplication. Okay, about duplication. Siapa yang pernah datang meeting kita dan siapa pernah datang meeting bisnes lain, diorang akan tahu apa beza meeting Stronghold dengan meeting di luar sana. Dan ramai orang yang dah pernah attend meeting di luar Stronghold, bila dia datang meeting Stronghold, dia kata, wow, this is something different. Tak pernah tengok orang speaker kat depan, orang naik stage cakap macam tunggal terbalik, dia kata. Kan? Sebab sometimes, sebab yang naik stage tu semua real people. Yang testimony sharer, ada yang macam makcik ke, dah lama dulu sakit kaki, sekarang dah okey, dia berucap dekat depan. Kalau you pergi bisnes lain, seminar lain, orang-orang macam tu biasanya tak dapat naik stage. Orang yang dapat naik stage biasanya yang pakai coat, yang cakap English fluent, kan? Yang macam cakap bersemangat, bermotivasi, macam boleh ajak kita malah nak cakap lebih-lebih kan? Maksud itulah perbezaan meeting Stronghold dengan meeting di luar. Meeting Stronghold are real people. Okay? So orang akan tengok
apa yang kita boleh belajar daripada tu tau. Itu dia kata kita tengok makcik macam ni dia hari tu sakit kaki pun boleh naik stage. Maksudnya siapa-siapa pun boleh buat Syangho ni. Siapa-siapa boleh diberi peluang, dapat diberi peluang naik stage untuk berkongsi jika mereka ada benda nak dikongsikan. We never discriminate siapa-siapa. Siapa yang pernah naik stage sebelum ni untuk jadi MC ke, bagi testimoni ke. I sendiri pernah naik stage untuk bagi testimoni sebagai MC kan. Tak pernah sistem kata, okay, you kalau naik stage, you kena cakap yang elok-elok je pasal produk you tak boleh cakap pasal benda-benda, tak ada ugutan, okay, dan tak ada bayaran dan tak ada macam dia tanya, kita ni dulu belajar kat mana, you punya pendidikan tinggi ke tak? You punya kerja dulu bagus ke tak? Tak ada I cakap macam ni sebab I know some business lain, diorang memang pilih kemasukan ahli dia. Dia memang pilih orang yang ada pangkat tertentu saja boleh join. Dia macam tu. Okay, so just to let you know, ada company yang macam tu dan Syangho bukan syarikat yang macam tu. So kita, whatever kita tunjuk dekat downlines kita, itu adalah the real ones. Okay, supaya downlines kita boleh tengok, senang je bisnes ni. Tak ada apa yang nak tipu ke, tak ada apa yang tak elok ke. So dia pun akan duplicate benda yang sama. Okay, so macam mana kita grow daripada kita first time naik stage, dan downline kita pun tengok, itu first time upline aku naik stage, kan. Lepas tu second time kita upline dan up another level, betul up another level. So downline kita tengok kita punya growth tu, so dia kata, I pun boleh macam tu lah, kan. Sebab there's nothing, apa beza upline, maksudnya bukannya upline tu naik up level tu sebab dia bayar lebih ke apa, tak ada. Okay. Okay. It's a marathon business, kata anggota Diamond Patrick. It's learning process yang lama dalam Syangho ni. Okay. Dia bukannya pecut 100 meter, cepat-cepat sampai, lepas tu dah, kan. So Syangho dia memang continuous, running yang berterusan, tapi ada finishing line dia, insyaAllah. Okay. Dan kita tahulah finishing line dia tu sangat-sangat berbaloi. Sebab tu jangan stop. Don't stop the marathon lah. Seterusnya ialah ownership business. Ini dah masalah dia. Bila this is our own business, you are the boss. Sebab kita ada attitude, kalau kita boss, kita ada act sikit lah, kan. Kita macam tak nak buat lah benda-benda ni sebab kita boss. Kita ada mindset yang macam tu. Tapi sebenarnya, bila this is our own business, best sangat. Because we can run it our own way. Sebab ada setengah orang dia kata dia tak suka kerja dengan orang tu sebab orang tu suka masuk office lambat. Contohnya lah, kan. So you are doing your own business, kita boleh start business pukul berapa-berapa kita suka. Janganlah tak ada orang nak marah kita, kan. Tak ada orang nak marah kita, suka hati kita lah nak start pukul 2 petang. Memang tak ada siapa marah. Tapi because you are your own boss, that's how you want to run your company, that's how you want to run your business. So nanti gaji dia you akan dapat banyak usaha you lah. Betul tak? Okay. So bila kita jadi menjalankan kita punya bisnes sendiri, ini yang sangat-sangat penting, especially untuk orang yang sebelum ni tak pernah ada bisnes sendiri. Selama ni biasa dengan makan gaji. Makan gaji ni kita pergi kerja, ada orang dah bagi kita kerja apa nak kena buat. Dan kita buat je kerja tu. Kan? Orang dah bagi kita kerja, kita buat je kerja tu. Habis kerja kita balik, habis time kita balik. Tapi bila kita buat bisnes sendiri, kita yang kena senaraikan apa kerja yang kita kena buat. Okay? Biasanya untuk orang yang baru daripada makan gaji dengan tiba-tiba nak buat Syangho, dia akan blank benda ni. Sebab dia kata, banyak sangat masa lah nak buat apa ni, kan. Macam tak tahu nak start pada mana dan sebagainya. Okay, so inilah sangat-sangat penting. You have to set you punya minda. Dalam kita punya meetings, dalam kita punya sistem, kita ada
sebenarnya Chuang Ho dah sediakan semua ni. Dalam kita punya sistem, kita ada 7 daily habits kan. So, jalankan you punya 7 daily habits. Tapi apa bezanya? Apa bezanya kenapa kita kena the right attitude? So Aisyah lah anti kita punya upline special PM Anti Nina pernah tanya dengan Triple Diamond Mr. Wee. Dia pernah cakap Mr. Wee, sebab Mr. Wee ni sangat baiklah kita, our leaders sangat baik kan. So Aunty Nina kita pun memang sangat-sangat peramah. So Aunty Nina pun tanyalah Mr. Wee, share lah you punya secret, macam mana boleh jadi diamond kan. So Mr. Wee kata, itulah nanti saya cakap, Mr. Wee kata actually there's no secret. Dia tanya, you buat 7 daily habits tak? Betul. Aunty Nina kata, ya, I buat 7 daily habits. So Mr. Wee cakap, I tak tahu macam mana you buat you punya 7 daily habits, tapi kalau you pergi meeting pukul berapa? Kalau meeting start, you datang pukul berapa? Kalau Mr. Wee cakap, I selalu datang 30 minutes early. 30 minutes earlier dia kata. Okay. Kita sebelum meeting tadi pukul 3 ada tak? I pun tadi terkial-kial nak admit orang masuk kan. Dia kata kita kena prepare 30 minutes earlier sebelum meeting. Ada tak kita buat macam tu? Okay, 7 daily habits. Selain daripada meeting, apa kita kena buat? Dan bukan itu saja, dia bukan datang awal. Okay, nanti next meeting korang cakap, okay kita dah datang awal dah ni. Lepas tu duduk diam je kan. Mr. Wee dia kata sebelum dia meeting, dia dah pasang niat. Tahu? Orang bukan Islam pun pasang niat, okay? Dia dah pasang niat, dia nak belajar as much as possible. Okay? Dalam meeting apa yang dia nak belajar? Dia nak belajar as much as possible sebab dia nak balik and dia nak ajar downline dia balik. Sebab dia seorang, kalau macam kita kan, kita seorang je datang meeting ni, tapi kita ada ramai downline daripada kita punya network. So, apa tujuan kita pergi meeting? Sebab kita nak sampaikan balik pada all our downlines. Sebab dia orang tak berpeluang nak attend meeting kan. And then, one of the 7 daily habits. Kalau siapa ingat 7 daily habits, kita ada baca, dengar, guna kan. Bila guna produk betul-betul. Jangan guna Greenzy je. And then, seharian produk apa yang guna? Greenzy je. Lepas tu, kita happy lah. Dah buat dah 7 daily habits. Dah buat dah. Yang use pun dah buat. Guna apa? Guna ubat gigi saja. Kopi tak minum. Tak mandi. Tak shampoo rambut. Kan? So, bila guna produk, guna betul-betul. Dan bila kita demam ke, tak sihat, kita ambil Lindsay, ambil dosage betul. Macam mana kita nak advise orang dosage-nya, kita sendiri guna dosage tu. Supaya kita lebih yakin bila kita nak introduce ke orang, nak advise orang dosage tu. Kan? Sebab kalau kita kata, kita suka-suka je kalau orang tu sakit kronik, ambil sekotak lactoberry, ambil 10 biji Lindsay kan. Tapi bila kita demam, kita pun makan separuh kapsul je. Macam mana? Kan? Kita tak boleh macam tu. Dia kena nak guna produk pun guna betul-betul. One of the 7 daily habits, baca. Macam kita punya dapat diamond Aunty Liza. Aunty Liza, dia punya knowledge tu sangat-sangat hebat kan. Kalau siapa pernah berpeluang attend Aunty Liza punya meeting, dia punya cerita memang sangat-sangat best. Dan kalau kita tanya dia tentang certain testimony, Aunty Liza boleh ingat. Dia macam boleh ingat umpama dia boleh ingat page mana, okay, berapa dosage orang tu, dia memang hafal betul-betul dosage setiap case yang dia pernah baca, yang dia pernah lalui. Itu hebatnya. Kalau kita nak kata one of the 7 daily habits, baca, read, bukan sahaja takat baca ingredients dekat belakang kotak Lindsay pun baca juga kan. Tapi Aunty Liza punya baca tu adalah baca yang betul-betul. Itulah bezanya diamonds dengan bukan diamonds kan. So bila baca, kalau kita baca buku testimoni, kita baca betul-betul setiap cases. Kalau tak faham, Google. Sekarang ni semua di hujung jari kan. Kalau tak faham certain terms, kita Google. Tak faham tentang penyakit ni, ada penyakit baru, Google je. Okay. Kadang-kadang ada downline kata doktor bagi dia ubat ni. Kita of course lah tak tahu apa nama ubat tu kan. Kita Google apa fungsi ubat dan sebagainya. So kita, bila setiap kali kita baca betul-betul dan faham betul-betul tentang certain cases, nanti bila kita jumpa second case, kita faham betul-betul tentang case yang tu pula.
dan kita ada jumpa penyakit lain, kita faham betul-betul pasal penyakit tu. Barulah kita punya ilmu berganda. Tak adalah kita macam tahu benda ni sikit. Lama-lama bila walaupun banyak tapi sikit je kita tahu. Kan? So tak macam tak serius lah macam tu. Okay? Kalau boleh kita nak bila baca tu pun baca sehabis-habis. Bila kita buat one to one tu, kita buat one to one sehabis-habis. Macam Diamond Cat Cheng, saya pernah ingat dia pernah share. Dia kata dia ni sebenarnya tak suka servis orang. Diamond ni Diamond Cat, kalau siapa pernah dengar Diamond Cat sharing kan, ni Diamond Cat ni awal-awal dulu tak suka jumpa orang kan. Mr. B pun macam tu, dia tak suka jumpa orang, macam ayah lah. Kita orang perangai dah dekat sama dah kan. Biasa tak jadi Diamond je lagi. Tapi Diamond Cat punya satu lagi, dia kata dia tak suka servis orang. Sebab tu bila dia pergi servis, awal-awal tu dia akan servis kau punya. Dia akan servis habis-habisan. Contohnya bila the first time belikan downline, dia beli protein shake, dia pergi hantar produk, dia pergi bancuhkan, tunjuk cara betul nak bancuh, sukatan dia sebab shake dia tak bancuh betul kan, dia ketul-ketul, pasal orang dah tak nak lah kalau macam dia ketul-ketul tak best, dia tak reti nak bancuh, nanti dia dah tak nak order kan. So kena tunjuk dia betul-betul depan mata dia macam mana buat, and then bagi dia rasa yang the best formula, bagi downline dia rasa. Ada pernah downline dia kena makan Dingzi banyak, masa tu tak ada YK2. Dia sakit yang dia kena makan macam sebotol YK Ganoderma kuat sehari ataupun 20 biji sehari macam tu. Dan dia tak suka telan. Downline dia nak buka kapsul tu. Downline dia kata penat nak buka kapsul. Diamond Cat buat apa? Dia pergi buka botol tu, dia bukakan setiap kapsul tu siap-siap untuk dia punya downline. Sanggup tak kita buat macam tu? Okay. Ni adalah Diamond Cat sendiri dia cakap. Sebab dia kata dia nak layan orang tu gila-gila sampai lepas tu orang tu dah boleh faham, dah boleh tak perlukan dia lagi dah. Macam tu lah umpamanya. Okay. So bagi bila kita servis downline kita, servis betul-betul. Kalau boleh jumpa, tak boleh call, tak boleh bagi WhatsApp panjang-panjang, panjang-panjang lebar. Janganlah macam sambil lewa je, macam tak nak layan je, jangan macam tu. Okay. So ini adalah beberapa tips lah daripada kita punya diamonds. Beza tak dengan kita? Kita ada tak buat macam tu dekat orang? Kalau kita hantar produk, selalu hantar kopi sangkut kat gate je kan? Ayalah tu. Okay. Last for 3 months seriously your expert. Maksud dia? Last for 3 months to seriously learn. Okay. Maksudnya kalau kita baru join Shahor. Okay. Kalau you betul-betul, tak semestinya kita baru join Shahor. Kalau kita buat Shahor betul-betul in 3 months. Kalau kita buat betul-betul in 3 months dan kita survive that 3 months punya phase, kita akan jadi expert sebenarnya within 6 months. Buat betul-betul ni macam tadilah yang cakap tu, tapi betul-betul 7 daily habits tu, buat 7 daily habits kalau kita dah buat selama ni, tapi buat betul-betul extra. Okay. Kalau kita buat betul-betul for 3 months, within 6 months kita dah jadi expert dan kita dah boleh jadi a leader within 1 year with satisfactory income. Ni Diamond cakap Diamond cakap. So kalau kita nak belajar sesuatu, kita mestilah belajar daripada leader lah, leader yang dah berjaya. So ni kita punya leader sendiri cakap kita kena ni lah buat. Okay. Next ialah tak faham lah, no capability, don't want to change. Ini maksudnya kita punya attitude lah, kita sendiri kena nak ubah. Kita sendiri kena nak ubah. Macam orang biasa dengar, orang biasa cakap pasal big why, what is big why? Ayah first time dengar pasal big why pun I tak faham. Tapi lama-lama kita kena, lama-lama kita memang kena identify what is our big why and kena betul-betul buat. Barulah hidayah tu sampai. Okay. Point nombor 10 ni penting juga. Don't let others who don't understand the business to take away your dream. Okay. Contohnya kita dah semangat-semangat nak buat Shahor ni, lepas tu adalah kan, ada siapa, Dr. Azan selalu cakap apa,
biawak macam mana? Itulah macam ada suara lah, suara orang-orang yang kata, alah bagus ke Syahur ni, kau ni buat macam-macam, itulah kata-kata sumbang daripada orang lain kan. So jangan biarkan kata-kata negatif itu melenyapkan impian kita. Kita dah ada impian ni, kita tahu kita boleh capai dekat Syahur ni, memang dah terbukti ramai orang dah capai impian. Dan jangan jadikan kata-kata orang keliling yang negatif tu untuk take away a dream from you. Okay. Ada dulu siapa ni ya? Diamond Tyler dia pernah share. Dia kata dia sebenarnya kalau orang tanya what's your impian kan? Tanya apa impian you? Impian kita bukan nak jadi diamond. Itu bukan impian kita. Okay. Macam mungkin ada orang impian dia kata, impian ni ialah what if money, time and health is not an issue? Katalah kita ni sihat, kita ada banyak sangat duit dan kita ada masa. Apa yang kita nak buat? Itu adalah impian. Takkanlah bila kita dah ada masa, kita sihat dan kita ada banyak duit, kita nak jadi diamond. Bukan kan? Bila kita ada banyak duit, kita ada masa dan kita sihat, tubuh badan, apa yang kita nak buat? Contohnya, kita nak pergi travel around the world. Atau ada setengah orang, dia nak belajar melukis. Dia sebenarnya ada talent melukis tapi dia nak belajar macam pada peringkat yang international ke kan. Mungkin impian dia ialah dia nak bina rumah untuk mak bapak dekat kampung ke. Mungkinlah itu impian dia kan, kita tahu. Atau impian dia sebenarnya dia nak ada ladang kuda besar ke. Wallahualam lah, apa-apa impian orang. Kalau dia ada duit banyak, dia ada masa, itu yang dia nak buat sebenarnya kan. So kita jadikan impian kita tu motivasi untuk kita berjaya dalam syurga. Maksudnya itulah impian kita. Impian kita bukan nak jadi diamond. Impian kita ialah nak capai benda-benda tu. Dan macam mana kita nak capai benda-benda tu? Kita kena berjaya dalam syurga lah. Sebab bila kita dah jadi diamond, barulah kita ada kebebasan wang, masa dan kesihatan tu. Betul tak? So itulah caranya kalau kita nak fikir what is our big why. Kita kena duduk diam-diam. Sekarang ni kita tak boleh kita macam alah ada banyak kerja tak siap lagi bos suruh buat ni kan. So kita tak sempat nak fikir tau. Tak sempat nak fikir tentang apa impian kita pun kadang-kadang kan. Kita takut nak berimpian pun. We can't afford to dream apa-apa pun kadang-kadang. Okay, that's so sad lah. Bila kita terlampau busy, terlampau sibuk dan terlampau ada komitmen kan. Tapi kalau kita duduk betul-betul, kita fikir kita nak achieve benda tu, okay, bila kita dah betul-betul kata kita nak benda tu, insyaAllah apa-apa yang ada kat tepi tu kita memang boleh buat saja. Kita akan jalan terus je. Apa-apa yang ada kat tepi tu kita macam dah tak nampak dah all the alasan-alasan ke semua tu kita tak nampak dah. Okay, so kalau ada orang cakap benda-benda negatif pun kita dah tak hirau dah. Sebab kita tahu kita nak kecapi kita punya impian tu. Dan diorang tak mau bantu pun. Okay, kalau kita dengar cakap diorang tak mau bantu pun untuk kita nak capai impian tu kan. So jangan semata-mata sebab kita sedih dengan kata-kata orang tu menyebabkan kita tak dapat nak kecapi apa yang kita boleh kecapi sebenarnya. Okay, so itu yang point yang kat sini nak cakap. Sharing about saving life, illness and future. Okay, so dalam syurga ni kita kena banyak berkongsi tentang kita membantu orang lain dari segi kesihatan, dari segi kewangan, daripada segi masa, okay, dan juga tentang memberi harapan pada orang. Okay, itu yang paling-paling penting. Dalam syurga ni kita memang boleh bagi harapan pada orang. So tadi tu kebanyakannya adalah attitude towards diri sendiri lah. Okay, attitude towards diri sendiri. Macam mana kita nak buat 7 daily habits kan. Macam mana kita nak ada big why kita. Okay, macam mana kita nak jadi our own boss. Semua tu tentang attitude terhadap diri sendiri kan. Okay, next ialah attitude terhadap upline contohnya. Okay, bila kita cakap attitude terhadap upline. Business syurga ni adalah kita punya business sendiri kan.
Okay. Tak ada siapa yang bekerja untuk kita. Bukan downline kita dan semestinya bukan upline kita yang bekerja untuk kita. It is true, upline kena tunjuk bila kita sebagai upline, kita dah sponsor downline kita. Kan, kita dah introduce. Kan dia panggil introduce our downline to the business. So kita kena bagi tahu lah, okay, this is your membership number. Kalau you nak beli produk, you boleh beli kat sini. Macam mana kita beli produk, macam tu lah kita kena bagi tahu downline kita, betul tak? Kita beli produk dekat counter. Sebab apa yang kita buat, downline kita pun boleh buat sama. Syuangku tak ada kata produk you kalau nak beli, upline you saja yang kena belikan. Tak ada macam tu, betul tak? Okay, so kita kena bagi tahu benda tu pada downline. Memang downline boleh beli sendiri. Okay, dan kita kena bagi tahu dia memang boleh belikan untuk downline dia. Dia tak boleh beli untuk sideline atau kalau dalam online punya portal tu pun kita tak boleh beli untuk upline atau sideline. Sekarang kita hanya boleh beli untuk kita dan network kita sahaja. Okay. Oleh yang demikian, kita tak bolehlah anggap siapa-siapa upline ataupun downline kita sebagai pekerja kita. So kita tak boleh suruh-suruh, kita tak boleh kata because this is our business kan. Kita tak boleh kata alah upline lah punya pasal ni, apa tu, PV tak cukup 50 bulan lepas. Kan dah cakap dah itu suruh top up kan. Nampak tak? Tak boleh salahkan upline sebab this is your business, you punya PV, you kena handle you punya PV sendiri sepatutnya. Memang upline boleh tolong bila macam tak sempat ke apa kan, kalau upline berkesempatan lah. Kalau upline berkesempatan, dia kata okey dia boleh buat. Tapi kita tak boleh salahkan upline kalau upline terlupa ke, tak sempat ke, terkejar-kejar ke kan. Tak boleh salahkan upline. Sebabnya this is our own business dan kita boleh buat sendiri pun sebenarnya benda tu. Okay. Dan kita kena buat sendirilah. Dia tak boleh cakap tak tahu. Tak tahu ubatnya ialah belajar. Tak boleh tak ada benda yang tak boleh sekarang ni. Semuanya boleh. Tak apa lagi, tak sempat kena buat lebih awal bulan depan. Tak apa lagi, tak ada benda tak lah. Okay, semuanya boleh dan sempat insyaAllah kalau buat awal. Dan tak tahu, kita semua asal-asalnya tak tahu dan kita kena tahu buat. Kita kena, kalau benda yang tak tahu, kita kena belajar cepat-cepat supaya tahu. Okay. Dan sebenarnya sebab apa tahu? Sebab sekarang ni macam contoh ya, contoh-contoh yang boleh kita contohi lah. Kadang-kadang ada orang kata akak tak tahulah nak buat apa Maybank transfer, apa online transfer tu akak tak reti lah kan. Boleh tak tolong belikan dulu, nanti petang-petang ke esok ke lah akak transfer dekat ni ke kan, pergi bank dan sebagainya. So kita tak boleh buat macam tu dekat upline kita sebab kita semua tahu dan insyaAllah kita semua tak buat benda tu. Tapi I kena bagi tahu ni supaya kita tak bagi tahu, kita tak praktikkan pada downline kita. Okay. Contohnya kalau orang tu dia memang tak reti online transfer. Okay. Dulu pun tak ada online transfer tapi boleh juga jalankan bisnes kan. So kalau orang tu tak reti online transfer, dia perlu pergi bank dulu untuk transfer duit dan kita kena firm dekat dia. Kalau dia order barang, dia memang kena transfer duit dulu lah. Macam tu. Sebab macam ni. Sebenarnya contoh dia macam ni. Katakanlah downline kita order barang dengan kita. Okay. Downline order barang and then dia suruh kita dulukan duit lah. Pendek kata, dia suruh kita dulukan duit. Pada kita mungkin tak ada masalah. Ubat gigi je RM14 kan, tak ada masalah. So, downline kita duplicate. Kan? Selama ni aku order kat upline aku, dia kata boleh order dulu nanti kena dia bayar. So, bila downline dia nak order dekat dia. Dingzi katakan sebab dia dah biasa buat dekat upline dia macam tu. So, nanti dia pun kata kat downline dia, tak nak order okey akak belikan dulu nanti bila esok nanti bayarlah. Faham tak? Dia duplicate benda tu. Okey. Dia pun dia rasa dia okey lagi, dia boleh dulukan 270. Saat lagi downline dia ni pergi duplicate dekat orang bawah. Tapi downline dia tak boleh nak dulukan duit. Nanti ada tersangkut dekat situ.
Okay. Berbeza dengan kalau daripada awal, kita boleh dulukan ke, kita tak boleh dulukan ke. Cuba kalau kita firm. Bila orang order barang, okay, boleh tak orderkan ubat gigi sebatang. Terus cakap, okay, ubat gigi sebatang je. RM14, postage RM10, total RM24. Ni terus bagi bank account number. Nanti dah transfer, tolong bagi tahu. Nak terus beli. Cakap macam tu. Buat je firm macam tu. Sebab kadang-kadang kita segan. Kita ni kan memang baik hati kan. Orang Melayu ni kan jenis yang macam sopan santun. Segan nak minta duit lah kan. Segan nanti orang kata kita berkira lah RM14, RM24 pun nak kena bayar kan. Takkanlah tak boleh bayar dulu. Tapi kita buat benda tu firm. Supaya nanti bila hari ni dia order ubat gigi sebatang. Nanti minggu depan dia nak order set perut dengan YKK ke mana tahu kan. Lepas tu kita macam sebab ni dah banyak kan, so kena bayar dululah. Dia kata hari tu boleh je bayar kendian. Susah lah kan. So buat dia firm pada semua orang, pada berapa banyak dia beli pun, just make it firm. Okay. Sebab kalau ada seorang order ubat gigi sebatang, kalau ada 10 orang order ubat gigi sebatang, campur dengan postage, dah 200 lebih lah. Betul tak? Okay, itu kalau ubat gigi. Kalau kopi, lagi banyak. Betul. So, terus je buat dia SOP dia lah. Kalau ada orang order, terus bagi total berserta dengan postage dan bagi terus bank account. Ataupun terus cakap kat dia, tolong bagi tahu bila dah transfer nanti, okay? Supaya dia pun faham. Kalau dia orang kadang-kadang bila kita cakap macam tu and diorang nak cepat, dia akan cepat sikit transfer lah. Okay. Kalau kita, sebab kadang-kadang sebenarnya tak nak menyusahkan diri kita, satu, and then tak nak downline kita susah. Nanti downline kita akan duplicate benda yang sama pada network dia. Okay, so itu kena firm sikit. Kena firm sikit bab payment dan juga how kita nak duplicate kita punya business. Okay. Kalau ini sebenarnya dalam sistem 5721 dalam sistem 5721 memang dah cakap dah, jangan ambil kesempatan terhadap upline atau terhadap downline. Memang tak boleh ambil kesempatan. Betul tak? Okay, so sebenarnya apa yang kita cakap hari ni memang banyak ambil daripada 5721 saja, daripada sistem yang dah sedia ada. Kita tak ada buat mazhab baru kat sini tau. Okay, lagi satu ialah attitude towards sideline. Sideline pun kita kena respect juga. Okay, kita tak boleh kata, dia tu action lah dengan upline dia dah gold diamond. Tak ada. Kita dalam Syangho, kita tak pernah macam tu. Okay, kita tak pernah iri hati ke apa-apa. Kalau siapa-siapa yang pernah join kita punya meeting dekat company kan, meeting kat company tu semua dengan sidelines. Okay, dan walaupun leader kat depan tu adalah bukan kita punya upline dan kita pun bukan dia punya downline, tapi bila leader kat atas tu buat sharing, dia memang sharing sungguh-sungguh. Okay, siapa yang pernah attend meeting dekat seminar tahulah kan, kita memang buat meeting sungguh-sungguh. Dan meeting yang dianjurkan company tu tak ada pun leader kata hari ni punya meeting kan, cakap kat company hari ni punya meeting kan, boleh tak jangan ajak tim-tim lain, nak tim dia je. Tak boleh. Memang tak ada macam tu. Kalau dekat Syangho, kalau meeting yang dianjurkan company memang untuk semua orang. Dan the best thing is leaders yang naik atas stage yang buat yang jadi speaker tu adalah orang Syangho sendiri. Kita tak ada panggil orang luar untuk jadi kita punya speaker. Okay, sebab tu kita macam tadilah cakap, kita kat bawah ni kita akan tengok orang macam ni lah kita punya leader. Dan bila leader tu turun, kita boleh tegur dia macam orang biasa. Kita tak ada macam, dia tak ada nak action dengan kita ke, tak ada. Okay, dekat Syangho, if kita berjumpa dengan orang-orang sideline dan sebagainya, kita boleh berborak macam biasa, tak ada masalah. Okay. Mungkin I nak add dekat sini. Okay, I nak add dekat sini sebab kita sekarang tengah buat online meetings. Okay, I nak add tentang attitudes in a meeting. Attitudes in a meeting. Satu ialah attitudes dalam meeting yang biasa.
bila kita attend meeting biasa, offline yang biasa dekat company atau dekat home meeting, kita perlu ada attitude yang sama juga. Okay, first ialah macam tadi Diamond Lee ada cakap, kita kena niat sebelum nak pergi meeting tu, kita kena niat betul-betul kita nak belajar habis-habis daripada meeting tersebut. Okay, maksudnya kita dalam keadaan bersedia. Kita kalau ada pen dengan kertas, take note. Okay, kita ada audio recorder, kita record. Okay, kena tahu kenapa kita nak datang meeting ni. Bukan for the sake of, oh kita ada meeting hari setiap Isnin, Rabu, Jumaat kena datang. Lepas tu lepas meeting kosong je kan. Tak boleh. Dia ibarat Adina kata tadi, kena kosongkan otak. Dia cakap kena kosongkan otak masuk meeting dengan niat kita nak penuhkan balik otak kita yang kosong tu. Okay. Attitude nak datang meeting ialah kosongkan otak tu, maksudnya kita jangan rasa kita ni macam mana cakap kita jangan rasa macam ni lah. I pernah dengar orang kata kan, pernah dengar kan I sendiri yang keluarkan ayat tu. Dia punya phrase dia ialah saat kita rasa kita ni pandai sangat, waktu itulah sebenarnya kita tak pandai. Okay, maksudnya bila kita pergi attend meeting, kita kena respect the host dan kita kena respect the whole meeting dan respect ilmu yang ada dalam meeting tu. Some people, this is because kita cakap pasal attitude kan. Okay. Some people dia pergi meeting, dah habis meeting sejam tu kan. Orang berialah cerita pasal kesihatan lah, pasal business lah, pasal testimoni, produk dan sebagainya. Lepas tu habis meeting dia cakap, meeting tadi kan, dia punya mic tu, yang speaker tu cakap tinggi sangat lah. Patutnya dia kena rendahkan sikit mic dia. Faham tak? Faham tak attitude orang tu? Dia pergi meeting, orang tu beria cakap pasal all the ilmu yang kita nak ajar pasal kesihatan dan sebagainya, tapi dia sibuk, dia tak nampak pun benda tu sebab dia sibukkan benda yang dia rasa dia pandai lah kan, dia rasa dia lagi bagus lah tentang nak adjust mic tu. Okay, so itulah bezanya. Kalau kita sebenarnya macam adab kita dengan cikgu pun kan, adab kita dengan cikgu kan, kadang-kadang kita especially kalau budak-budak lah, kadang-kadang dia kata cikgu tu salah cakap lah itu ibu, cikgu tu dia tersilap tulis A, dia tulis G, macam tu lah kan, tersilap sesuatu. Manusia kan. Tapi kita tak boleh betulkan cikgu lah, sebab cikgu tu sebenarnya lagi berilmu daripada kita, betul tak? Okay? Dan sama juga dengan host tu. Host tu sebenarnya ada banyak sangat ilmu dia nak share dengan kita. So dalam meeting tu ada banyak sangat ilmu yang kita sebenarnya tak tahu pun. Okay? So bila kita attend sesuatu meeting tu, walaupun kita dah tahu tentang topik yang dibincangkan, tapi mesti ada sesuatu benda baru kita belajar dalam setiap meeting. For me, at least every time I pergi meeting, I akan belajar. Biasanya banyaklah benda baru kan, tapi sekurang-kurangnya mesti ada sikit. Okay, so kalau ada kesilapan host ke apa ke, itu bukan tujuan kita datang meeting. Adakah tujuan kita pergi meeting sebab nak betulkan host tu, nak betulkan cara orang tu bercakap, ke nak betulkan cara kita sebenarnya? Kita pergi meeting sebab nak belajar kan. So itu maksud dia, bila kita pergi meeting, niat nak belajar, jangan komen tentang benda-benda tak perlu. Okay, itu dia punya point dia. Dan Ana cakap pasal adab attend meeting secara online lah. So ini adalah sebab Ayah dah attend beberapa meeting daripada grup lain, dan Ayah pun agak setuju dengan apa tu, cara ni. Dan nanti korang jangan komen lah, tapi this is what I feel. Lain orang lain dia punya cara kan, tapi pada Ayah ialah salah satu attitude kalau kita attend online meeting. First ialah kita offkan mic masa satu speaker tengah bercakap, unless kita tengah soal jawab lah kan. Of course lah, tujuan dia ialah untuk semua orang dapat fokus pada satu, sebab kadang-kadang bila kita on mic, walaupun kita tak bercakap, tapi ada bunyi-bunyi, especially kalau kita punya mic tak berapa nak filter noise kan, kita akan dengar bunyi-bunyi. Macam sekarang ni tak boleh dibendung lah, memang ada suara kat background Ayah ni, dekat dengan masjid kan. So satu lagi ialah
kalau dalam keadaan bersedia, seelok-eloknya I lebih suka kalau kita on kamera sebenarnya. Okay, so kenapa I lebih suka kalau kita on kamera masa online meeting? Maksud saya semua orang lah on kamera kan. Sebab bila kita bercakap, kita nampak muka orang, so kita tahulah ekspresi orang tu, dia fokus ke tak dengan kita cakap, dia suka ke tak. Kalau kita buat lawak, dia gelak, dan manusia ni suka macam apa yang kata, suka tengok macam kalau kita cakap benda kelakar, kita naklah tengok orang tu gelak kat kita kan. Kalau kita cakap benda kelakar, orang tu macam muka statik je kan. Macam tak best lah untuk tukang cakap macam tu lah. So sebenarnya kalau dalam keadaan bersedia, I lebih suka kalau semua orang dapat on-kan kamera. Lagi satu ialah dapat membantu speaker untuk dapat berinteraksi. Macam sekarang I tengok muka Irna, dia tengah fokus. Tengok fokus tengah I cakap kan. So I kata okay betul lah ni. Lagi satu, bukan saja untuk speaker tapi untuk kita juga. Bila ayah jadi audience dan I dengar orang bercakap masa online meeting kan, kita tahu orang tu tengok kita, so kita tak akan buat benda lain. So kita akan betul-betul fokus juga dan kita tak akan distract dengan benda lain dan kita tak akan mungkin tertidur ke apa kan, macam leka sebab this is online, kita memang tend to be distracted pun sebenarnya. Kadang-kadang I tengah online, kadang-kadang ada juga masa-masa alamak nak off camera lah. Kenapa? Sebab I nak duk browse benda lain kat tepi. Okay, so tapi bila I fikir balik, sebab I dah biasa bercakap kan, dia kata tapi nanti kesian pula orang tu, nanti dia ingat student semua tidur kan. So I suka online. So as an audience pun I suka on camera juga kalau I pergi mana-mana online meeting. Okay, so tapi memang ada mazhab lain yang dikata seelok-eloknya tutup kamera. Itu I tak tahulah kan, tapi I punya mazhab, I suka orang online on-kan kamera. So thank you pada yang on kamera. Kalau tak, sebab ada masalah-masalah lain, tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay, satu lagi adalah attitude kan. Bila nak kata, bukan saja masa meeting je orang komen. Saya ada juga dengar tadi bercakap dengan Aunty Nina, dia pun kata ramai je, especially kan downline baru ni macam baru je masuk, baru je Syuanghou, baru je pergi company, kan tak belum apa-apa lagi, belum achieve 3,200 atau apa-apa lagi, tapi dah banyak sangat komen, banyak sangat complain about so many things, about website lah, patutnya Syuanghou buat macam ni lah, patutnya website dia macam ni lah. Okay, I pun ada downline yang macam tu, yang baru je sign up dah komen pasal website dan sebagainya. So orang-orang macam ni kita tahu dia sampai sekarang pun macam tu juga tahap dia. Okay, so we choose, kita tak boleh nak ubah orang, we choose where we want to be. Adakah kita nak jadi seperti orang yang nak komen-komen tapi tak gerak-gerak, atau kita nak follow benda yang dah ada, yang dah memang terbukti, follow leaders yang dah terbukti berjaya, follow company yang dah memang 30 tahun lebih dalam industri ni. Kita nak sibuk-sibuk betulkan dia punya produk ke apa, tak perlu, benda-benda tu tak perlu, sebab kita sibuk tu lah yang kita masih berada di mana kita berada. Okay, so ini adalah tentang attitude sebenarnya. Kalau orang yang dah berjaya, dia memang tak ada attitude ni. Kalau nak faham lah, orang yang dah berjaya, dia memang tak ada masalah attitude ni, sebab tu dia dah berjaya. So kalau kita rasa kita masih ada, ataupun kita tengok ada certain downlines yang memang ada attitude macam tu, kita jangan sakit kepala tentang diorang lah. Okay, sebab there's nothing we can do untuk orang lain. Kita tak boleh nak ubah attitude dia sendiri kena ubah. Dan kalau kita rasa kita macam tu, kita kena berubah lah, sebab kita sahaja yang boleh ubah kita punya attitude. Okay, alright. Dan kenapa attitude, secara to summarize, kenapa benda ni sangat-sangat penting sampai satu hari kita discuss pasal attitude dan juga mindset ni, sebabnya ini adalah penggerak kepada bisnes kita. Kalau kita ada attitude yang macam bila orang message dan tanya
Tanya ya, Lindsay ni berapa Lindsay Yungkian ni sebotol berapa kan? Kalau kita punya attitude adalah memang tak nak tadi apa tu, Dharma Patrick kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, lepas tu ada tadi cakap pasal kita ni business Shahok tentang helping people, helping others. So kalau ada orang tanya, Ayah Lindsay sebotol ni berapa ringgit kalau kita punya attitude ni tak betul, kita akan cakap, lah kan dah cakap dah itu. Tengok balik kat website. Kita boleh tak cakap macam tu? Boleh. Tak ada siapa nak marah kita kalau kita cakap macam tu kan. Tapi kalau itulah attitude kita, memang kita tak akan berjaya. Okay. So tadi dalam Patrick kata, kita perlulah ada attitude yang kita nak bantu orang. Kita nak ubah gaya hidup kita dan kita nak ubah hidup orang juga. So kalau kita nak ubah hidup orang, kita nak memudahkan kerja dia. Kita nak memudahkan kefahaman dia. Kalau dia tak faham, kita nak fahamkan dia. Kalau dia tak sihat, kita nak bantu dia baik pulih kan. So if we have that attitude in mind, insyaAllah apa-apa yang kita rasa macam, kita takkan rasa benda-benda tu semua membebankan lah. Sebab kita tahu itu adalah tugas kita. Itu adalah tanggungjawab kita. Kalau kita dah ada mindset tu dalam kepala. Faham tak? Kalau orang tanya apa-apa pun kita akan okey je. Kita akan nak tolong dia. Okay. So kena bersihkan hati. Betulkan niat lah kata orang kan. So I rasa itu saja on my side. Ada siapa-siapa nak tambah tak? Ada Aunty Nina dekat sini. Ada siapa-siapa nak tanya tak apa-apa yang tak faham ke? Aunty Nina dah keluar. Aunty Kamalan nak cakap apa-apa? Oh, sebenarnya Ya. bukan Aunty, I cakap je. Aunty ada tak pakai pula je. Okay. Thank you very much Aunty. I tahu Aunty selalu dengar I cakap. Aunty nak cakap apa-apa ke? Tak ada apalah, tapi Aunty memang setujulah dengan apa yang Ayah cakap tu tentang attitude kan. Kita cuba baiki kita lah kan, bukan nak komen pasal company ke pasal orang lain ke kan. Kita nilai diri. Aunty pun dah lama kan dalam Shahok, so Aunty tahulah. Kadang-kadang orang baru ni lebih-lebih. Yelah, nak cari salah ke apa kan. So it's very good sharing. Aunty pun thankful kat Ayah sebab selalu ingat Aunty lah walaupun kita sideline. Betul. Kita orang sideline tapi selalu Aunty Kamalan pinjamkan Ayah buat macam-macam selalunya. Sebenarnya no problem, tak ada masalah. Sebenarnya bukan apa kalau orang yang selalu komen-komen pasal Shahok bila diorang baru join, sebenarnya juga mungkin sebab diorang dah bertahun-tahun dalam diorang punya industri, bertahun-tahun dengan company diorang sebelum ni. So diorang ada macam cara kerja diorang sebenarnya betul. So bila dia masuk ke tempat baru kan, diorang macam susah nak adapt. Sebab itulah kita juga kena belajar untuk adapt dengan benda baru lah kalau orang baru kan especially. Sebenarnya Encik Sophie kalau ada dekat situ kan, kita nak minta nak tanya sikit lah. Boleh tak Encik Sophie? Ada tak kat situ? Sebab ada orang request nak tanya macam mana Encik Sophie buat 3,200 dalam masa yang singkat. Ada tak? Kita tengah kerja. Kadang ada orang tengah kerja petang-petang ni. Kalau tak free mungkin lain hari kita boleh dengar si Sophie punya sharing. Okay, kalau tak ada apa-apa nak tambah untuk hari ni, insyaAllah kita tamatkan dekat sini. Dan hari Rabu ni insyaAllah Aunty Kamalan kita boleh dengar Aunty share tentang produk. Produk apa ya? Fiber ya? Fiber boleh Aunty. Nanti cubalah cari korek-korek nota lama-lama tu ke dari magazine. Okay. Kan? InsyaAllah. Kan sebab nak sharing slide ni tak reti. Tak apa payah. Cakap aja. InsyaAllah. Okay, so thank you so much. Jom kita ambil gambar sikit. Okay. Sekejap. Kalau ada produk, boleh angkat sekali produk. Okay, thank you. 1, 2.
Alright, thank you very much semua. So kita akhiri majlis kita hari ini dengan wal-as. Okay, thank you very much. So insyaAllah kita jumpa hari Rabu. Waktu pukul 3 lah insyaAllah, okay? Pukul 3. Sorry lah tadi I tak perasan salah login. Okay, thank you very much semua. Sama. Bye. Assalamualaikum.